Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan menerangkan tentang wakaf. Okey, yang pertama sekali, apa itu wakaf? Untuk pengetahuan umum, wakaf merupakan salah satu cara ibadah atau cara menghampiri diri kepada Allah, yakni takarrub ilallah, menerusi sama ada daripada segi harta kekayaan ataupun harta benda. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang awal di dalam Islam yang diizinkan oleh syarak, yang membawa maksud wakaf ni merupakan salah satu ibadah yang terawal yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu di dalam Islam. Okey, definisi wakaf. Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak wakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat. Di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengannya untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah. Jadi menurut definisi ini bermaksud bahawa wakaf ini merupakan salah satu ibadah dan harta yang telah diwakafkan akan ditahan, akan berhenti sifatnya sebagai barang kepada pewakaf. Niat untuk pewakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, definisi wakaf dari sisi jumhur ulama pula ialah menahan barangan harta yang boleh dimanfaatkan serta kekal asetnya dengan memutuskan guna pakai ke atas aset itu dari pihak pewakaf atau lainnya ke arah kegunaannya harus atau diguna pakai penghasilannya ke arah kebaikan dan kebajikan kerana mendamping diri kepada Allah. Terdapat beberapa dalil persyariatan tentang wakaf ni. Jika menurut Al-Quran, melalui surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan, iaitu derma orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan yakni ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, yakni rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Dari segi hadis nabawiyah pula, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis Nabawi ini membawa maksud 3 perkara yang tidak akan terputus jika seseorang telah meninggal, iaitu sedekah, ilmu manfaat dan doa dari anak yang soleh. Wakaf termasuk di dalam segi sedekah jariah. Pemilikan, hak dan tanggungjawab pihak yang terlibat. Perkara ini terbahagi kepada 2, iaitu pewakaf dan penerima wakaf. Bagi pewakaf, wakif adalah disyaratkan pewakaf mestilah seorang yang merdeka, baligh, berakal serta berkelayakan untuk bersedekah harta miliknya. Pewakaf juga sukarela dan redha mewakafkan harta miliknya. Bagi penerima wakaf yakni mauquf alaihim boleh ditentukan oleh pewakaf sama ada menentukan penerima wakaf yang khusus, misalnya seorang atau lebih daripada seorang. Sekiranya pewakaf mahukan penerima wakaf adalah masyarakat umum, maka pewakaf tidak perlu menetapkan penerima khusus. Contohnya, mewakafkan kepada golongan tertentu seperti golongan fakir atau umat Islam. Kita tengok pula kepada jenis harta yang terlibat. Kebiasaannya, harta yang diwakafkan yakni al-mauquf mestilah berbentuk objek yang tertentu seperti mewakafkan sebuah rumah. Harta atau barang yang diwakafkan juga boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, harta ta'alih. Yang kedua, harta alih. Yang ketiga, harta yang tidak boleh dibahagikan. Bagi harta ta'alih, ia menerangkan tentang harta yang tetap pada satu tempat
dan tidak boleh dipindah-pindahkan seperti tanah, kebun dan sebagainya. Jumhur telah sepakat bahawa harta ta'alih ini sah untuk diwakafkan. Para sahabat telah mengambil pandangan bahawa sah mewakafkan harta ta'alih ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika mana beliau mewakafkan tanah yang diperolehinya di Khaybar. Seterusnya harta alih. Harta alih ini kita bagi contoh seperti mewakafkan peralatan masjid yang ini sejadah, lampu dan lain-lain ataupun pakaian, alatan perang dan perkakas rumah. Perbuatan mewakafkan harta alih ini hukumnya harus bagi jumhur ulama kecuali Hanafiyah. Untuk harta yang tidak boleh dibahagikan, ia menerangkan tentang mewakafkan barangan yang tidak boleh dibahagikan seperti sebidang tanah yang diwakafkan untuk mendirikan masjid di atasnya atau sebidang tanah perkuburan. Sekiranya tanah ini dilakukan pembahagian dan pemindahannya akan merosakkan tanah tersebut. Jumhur telah mengharuskan wakaf ini kerana menurut mereka wakaf adalah seperti hibah. Bagi mazhab Maliki, tidak harus wakaf seperti ini kerana bagi mereka syarat sah wakaf mestilah jelas pembahagiannya. Untuk pembahagian wakaf pula terdapat 3 wakaf, iaitu wakaf khas, wakaf am dan wakaf bersama. Wakaf khas ialah pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya. Golongan yang menerima wakaf telah ditentukan sama ada seorang, 2 orang, beberapa orang, kumpulan atau keluarga tertentu. Sebagai yang telah ditentukan pemiliknya, mereka sahaja yang berhak mengambil manfaatnya. Oleh itu, apabila telah dikhususkan, maka tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain yang telah ditentukan oleh pewakaf. Untuk wakaf am pula, pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus. Penerimanya terdiri daripada golongan atau badan kebajikan tertentu. Secara langsungnya ia adalah milik Allah SWT. Wakaf sebegini dikendalikan oleh kerajaan dan diagihkan kepada seluruh masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan. Yang ketiga ialah wakaf bersama. Wakaf bersama atau wakaf mustana' atau wakaf yang mempunyai kedua-dua ciri di antara wakaf am dan wakaf khas. Wakaf bentuk ini berlaku apabila seorang pewakaf mewakafkan sebahagian hartanya kepada kebajikan, manakala yang baki diberikan kepada penerima yang telah ditentukan seperti di kalangan keluarganya. Oleh itu, kedua-dua jenis wakaf ini berlaku dalam keadaan tersebut yang telah ditentukan oleh pewakaf sendiri. Seterusnya, perkara yang dibolehkan dan diharamkan berkaitan wakaf. Perkara yang boleh ialah tukar ganti harta wakaf sekiranya bertujuan untuk mengekalkannya dan memberi manfaat pada kepentingan umum. Mewakafkan harta yang telah wujud, bernilai dan milik orang yang ingin mewakafkan harta tersebut. Mewakafkan sesuatu dalam bentuk nilai atau objek yang boleh beri manfaat kepada si penerima wakaf. Untuk yang diharamkan pula, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibah atau diwarisi. Mewakafkan harta yang tidak wujud, tidak bernilai, harta hak milik orang lain tanpa keizinan. Dan yang terakhir adalah mengambil semula harta yang telah diwakafkan. Okey, seterusnya kelebihan dan hikmah wakaf. Melalui kelebihan dan hikmah wakaf ialah kita dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan harta-harta wakaf dan ekonomi ummah dengan dinamik, bersepadu dan skop yang lebih luas. Kemudian melalui wakaf juga kita dapat memperbanyakkan lagi pegangan aset umat Islam hasil daripada pengumpulan tunai. Seterusnya dapat disalurkan untuk kepentingan agama dan pembangunan ummah. Kemudian seterusnya melalui wakaf juga kita dapat menzahirkan pengabdian diri kepada Allah sebagai langkah mendekatkan diri kepada Allah. Okey, ini bermakna melalui wakaf ni kita dapat tunjuk juga cara kita bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kita berkongsi rezeki kita dengan mewakafkan harta-harta kita kepada orang yang memerlukan ataupun kepada orang yang tertentu yang kita nak mewakafkan tu. Seterusnya ialah isu yang sering berlaku berkaitan dengan wakaf. Yang pertama ialah kekurangan tenaga pakar dalam aspek teknikal dan profesional di dalam jabatan agama. Ini bermakna dalam jabatan agama tu sendiri mereka mengalami masalah kekurangan tenaga pakar yang mahir untuk wakaf. Ni. Seterusnya
kekangan yang berlaku, isu-isu yang berlaku ni adalah cara mereka untuk menguruskan wakaf pendidikan ni juga salah satu punca daripada kelemahan dalam perancangan dan pembangunan tanah wakaf. Selain daripada itu, isu yang berlaku untuk wakaf ni adalah kekurangan tenaga pakar dan institusi pendidikan wakaf dari segi aspek pengurusan dan kefahaman berkaitan wakaf. Apabila isu-isu ini sering berlaku, ini akan memberikan kesan yang buruk, kesan yang kurang baik terhadap Majlis Agama Islam sebuah negeri, kerana mereka akan membazirkan duit, tenaga dan masa jika masalah-masalah ni tak dapat dibendung dengan segera. Ini juga bermakna kita memerlukan tenaga pakar yang betul-betul mahir untuk menguruskan tentang wakaf ni, dari segi aspek pengurusan wakaf tersebut, kefahaman kita untuk menerangkan kepada orang tentang wakaf ni. Selain tu, kita juga betul-betul perlukan tenaga wakaf ni untuk pastikan kita boleh uruskan wakaf ni dengan lebih baik tanpa ada kekurangan-kekurangan yang tak sepatutnya ada untuk tajuk wakaf ni. Seterusnya, kaitan dengan industri halal, iaitu Mamai Halal berkonsep wakaf pertama di Kuching, Sarawak. Jadi, Kerajaan Akbar ini telah menyatakan bahawa dengan adanya makmal ini, keraguan dan was-was dalam kalangan masyarakat Islam dapat dihapuskan. Tambahnya, perkara ini ialah satu usaha terbaik sebagai umat Islam, apatah lagi melibatkan pelbagai kajian saintifik tentang pengesahan halal sesuatu produk melalui makmal ini. Jadi, untuk info yang lebih lanjut, bolehlah tekan link yang disediakan di bawah. Akhir sekali penutup, terdapat banyak dalil yang menggalakkan umat untuk melakukan ibadah ini. Wakaf lebih baik daripada sedekah biasa di mana wakaf berkekalan dan pahalanya akan berterusan kepada pewakaf. Sejarah peradaban Islam telah menunjukkan betapa wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan kaum muslimin. Amalan wakaf akan memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada semua masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Wakaf telah berperanan dalam menyediakan pelbagai kemudahan awal. Sekian berkenaan wakaf dalam video ini. Terima kasih.